Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah, hidayah Allah. Dan terlalu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat hidup. Hidup ini adalah kita mengetahui bahawa penceritaan Allah. Setiap hidup kita ini nak menceritakan tentang Allah. Jadi Allah lah yang tahu menyusun kehidupan kita. Walaupun kita menerima ataupun kita tidak menerima, tetapi tetap itu adalah susunan-susunan Allah akan berlaku. Jadi kita mohonlah kepada Allah. Memang agak susah sesuatu itu. Kalau kita rasa seronok, kita akan rasa mudah untuk menerima qada dan qadar. Tetapi apabila tidak berkenaan dengan hati kita, maka kita akan berbalah. Dari itu bersedialah untuk duduk dengan sentiasa lebur, buang keakuan diri. Maka itu kita akan mudah menghadapinya. Saya sendiri pun berlaku berbanyak-banyak, bermacam-macam. Bukan menunjukkan yang kita ni hebat, tetapi kita tidak mampu nak menghadapi sedikit ataupun besar ujian tu. Melainkan yang menghadapinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita menyangka seolah-olah kita yang boleh hadapi, tetapi tidak. Sebenarnya Allah lah yang akan membolak-balikkan antara kita boleh ataupun tidak boleh. Jadi yang mustahaknya kita sentiasa akur, ridha. Cakap tu agak mudah, tetapi kita harus berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita akan diuji. Kita bagaimana hati kita? Adakah kepada makhluk ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang kita tertaluk kepada makhluk, maka rosaklah kita. Ujian kecil pun kita tak sanggup. Tapi kalau kita betul-betul hati kita hanya Allah, besar macam mana ujian pun tetap kita boleh hadapi. Itu je dia punya cara untuk kita hadapinya. Kita tumpukan betul-betul. Jangan kita rasa macam tekanan itu tekanan yang, ujian itu satu ujian yang berat. Ujian yang berat itu adalah bila kita tak hadir Allah Ta'ala. Allah SWT tu tak hadir, itu yang lebih kita takuti. Saya sendiri pun. Kalau ujian tu kecil pun kita hadir Allah Ta'ala pun, kita akan berbalah, akan rasa kerugian dalam tu. Tapi bila kita ingat balik, ya Allah, sebenarnya kecil. Lupa engkau tu lebih besar bencana ya Allah. Hilang kau daripada diriku lebih bencana besar ya Allah. Jadi itulah. Jangan kita masukkan selain Allah. Sebab Allah tu memang dah hadir dalam diri kita. Mengapa kita tutupi? Maknanya Allah tu dah memang terlalu dekat. Tak ada yang lebih dekat lagi selain Allah Subhanahu. Tapi mengapa kita menutupi? Masalah yang kita menutupi, kita nampak ada yang lain yang
Apa tu maksudnya? Keakuan diri kita. Yang bila ada keakuan diri kita, maka datang yang lain tu. Habis kita. Semua akan menutupi. Kita tak nampak jalan keluar. Rosaklah kehidupan kita. Ya. Jadi itu yang dikatakan tadi, bila rosak kita akan memprotes. Jadi itu menjeritlah. Bermohonlah kembali kepada Allah. Ya Allah, aku ni banyak berbuat kesilapan ya Allah. Aku ni banyak ya Allah menyangka diri aku hebat. Ya Allah, padahal Engkaulah segala-gala ya Allah, yang menyusunkan segala al-ehwal kehidupan aku. Tetapi aku menutupi, aku merasakan aku ya Allah, inilah satu azab yang aku terima. Azab. Kenapa dia katakan azab? Kerana kita menutupi yang dia tu, Allah tu sentiasa menyusun segala ehwal kehidupan kita. Tetapi kita rasa kita nak ubah. Siapa kita? Siapa kita nak ubah? Siapa aku ya Allah? Aku tak ada daya upaya aku nak ubah. Ya. Dan aku tahu apa saja susunan yang kau lakukan adalah semua atas kekuasaan kau. Semua makhluk tidak ada kuasa. Cuma kita nampak makhluk tu ada kuasa. Sebenarnya yang berkuasa tu adalah Allah. Kalau Allah tu menghendaki untuk baik. Kalau menghendaki untuk tidak baik, tidak akan jadi gitu. Jadi semua ni dituangkan kekuasaan Allah. Kita nampak malaikat ada kuasa. Nabi-nabi dibagi kuasa oleh Nabi Sulaiman cincin, Nabi Musa tongkat kayu. Jadi berbagai-bagai cara Allah bagi kekuasaan. Tapi semua tu kekuasaan tu daripada Allah. Termasuk juga iblis, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal. Semua tu kekuasaan tu semua di tangan Allah. Cuma Allah nak menceritakan, gini cara iblis, gini cara Dajjal, gini kuncu-kuncu dia. Jadi kita jangan terberhenti dengan cerita tu tadi. Kita berhenti kepada siapa yang menceritakan tu. Siapa yang menceritakan tu. Kalau kita masih lagi duduk dekat makhluk, kita tak duduk. Makhluk tu tak ada daya sebab dia ada daya kuasa iblis atau kuncu-kuncunya. Sebabkan Allah yang. Dan aku punya cerita pasti akan berlaku. Engkau akan menghadapi gitu. Bentuk satu bentuk kebatilan, satu bentuk hak, kebenaran. Jadi bila datang yang hak, yang batil pasti hancur. Jadi mana batil tu tadi? Kebatilan tu dah diceritakan. Kebatilan tu adalah kitanya sendiri yang mengakui ada keakuan diri itu tadi yang akan batil. Jadi batil itu yang harus disingkirkan. Tempoh hari dah diberi macam mana kita nak menghidupkan supaya ayat yang kita baca tu kepada diri kita dulu. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Maknanya apabila datang yang hak, yang batil lah. Siapa tu yang bila datang hilang diri kita? Macam mana kita buat? Pastikan. Jangan lagi merasa waqul ja'al haqq. Kita ada keakuan diri lagi. Mana-mana kita tak memakamkan ayat. Kita tak faham ayat tu punya keputusan dia untuk apa. Jadi banyak rajin-rajin kita baca tu supaya tak ada keakuan diri kita. Yang pertama tu batil. Yang pertama adalah kita. Jadi dia kata waqul ja, apabila datang waqul ja al-haq, kebenaran. Memang kebenaran tu yang batil pasti akan lenyap, hancur. Innal batila kana zahu. Bila dia lenyap baru kita rasa lega. Apa yang lenyap? Tak ada kita. Semua tak ada. Dia aja ada. Legalah kita. Baru kita nampak. Oh, ini cerita Allah. Baik buruk semua dia dah susun gini. Tak? Kita cuma mengolahkan. Ya Allah. Semuanya indah. Ya Allah. Semuanya cantik sebenarnya. Tapi aku bila tak duduk. Aku tak duduk kat situ benar-benar. Engkau yang menceritakan. Aku duduk kat aku tadi. Itu yang jadi kita protes tu. Jadi alhamdulillah. Inilah dia makna kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Allah memberikan kita kefahaman, boleh membeza-bezakan. Itulah perbezaan dia. Kita tahu perbezaan apa? Perbezaannya adalah Allah yang menyusun baik dan buruk. Itulah perbezaan. Bukan beza baik buruk, tapi Allah lah yang menjadikan baik atau buruk tu yang kita nampak. Jadi kita akan menghadapi kehidupan kita dua itu. Bila baik buruk, baik, hina mulia. Jadi bagaimana ahsanu amalah, kesan daripada kita kenal Allah tu tadi, kita ridha, qada dan baik atau qada, ketentuan baik atau ketentuan itu yang kita nak kena faham betul-betul ni. Kalau kita tak pegang betul-betul ni, memang nabi-nabi lagi teruk diuji. Nabi Ayub, ya Allah, daripada kaya raya kan, rakyat dia ramai. Wah, keluar, semua pergi. Habis tanaman dia, semua tak subur lah, semua ujian kan. Ya Allah. Sampai ujian yang penghabisan isteri dia sendiri. Kemudian dia dengan Allah Ta'ala sampai dia takut, ya Allah jangan sampai ini semua ujian berat ni, memang berat ya Allah. Tapi bila tak ada engkau lagi berat, ya Allah tolonglah ya Allah. Manusia yang ya Allah. Jadi kehidupan kita taklah ujian teruk sangat macam Nabi Ayub ataupun nabi-nabi lain. Jadi kita tak mampu pun layak menghadapi ujian macam nabi-nabi. Wali-wali Allah pun kita tak sang. Jadi kita ni Allah bagi ikut kemampuan sebenarnya. Kita mampu. Cuma kita selalunya kita tekan hidup kita. Ujian tu sebenarnya layak untuk kita. Ingat, itu ujian memang kita layak Allah bagi. Tapi kita tekan dalam hidup kita. Kita anggap tu berat sangat. Maka itu perlu kita olahkan. Kita dapat olahkan, beruntunglah kita. Kerana ujian yang sampai itu untuk menaikkan martabat kita. Ataupun paling tidak Allah nak negur kita supaya jadi lebih baik. Dalam ujian tu kesedaran kita datang. Oh gini, aku gini, baru aku dapat hargai gini. Gitu. Dia nak ajar kita cara rahsia. Ajar kita. Teguran cara rahsia. Itu tadi. Jadi olahkanlah. Alhamdulillah. Masa ni kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh betul-betul adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada sesiapa pun yang ambil bahagian dalam susunan-susunan Allah. Tak ada siapa pun yang Allah nak panggil, kau tolong aku buat bahagian, tak. Habis malaikat tu Allah tolong Allah dia tolong Allah, bukan istilah tolong. Sebenarnya Allah sendiri yang letakkan kuasa. Sebenarnya Allah jugalah. Jangan kita nampak malaikat maut tu, ya Allah, seramnya. Sebenarnya dia yang berikan kekuasaan kepada malaikat maut untuk supaya kita nampak dia je. Kita nampak musuh tadi. Tadi musuh tu siapa yang bagi kuasa kepada musuh tu? Untuk menguji kita tadi. Siapa? Kalau kita nampak di situ, ya Allah. Tak apalah. Kalau dah sampai waktunya gitu, ya Allah, tolonglah tetapkan hati aku supaya boleh terima. Tapi kita jangan buat terima gitu. Kita harus hadapi step-step susunan yang Allah dah atur. Kita kena ikut juga perjalanan-perjalanan tu. Ya. Dia suruh gini, selesaikan cara gini, kena gini. Kita buat cara Allah Ta'ala atur. Dia tadi. Supaya dia sampai kepada tahapan dia nanti, keputusan dia sungguh indah lah. Ini kita belum apa-apa lagi, kita dah menyerah kalah apa. Itu tak boleh. Kerana Allah nak tengok. Dia bagi kekuatan juga kepada kita, macam mana kita nak olahkan. Jadi dia tunjukkan jalan wazidnahum huda, petunjuk-petunjuk untuk kita nak hadapi itu ke depan. Jadi jangan kita bersangkakan tadi sebelum sampai waktu yang telah Allah tetapkan. Kita nak ke Kelantan contohlah. Kita di sini Ampang, memang betul nak ke Kelantan, tapi kita target dulu Gombak dulu kan. Lepas Gombak mana? Karak ke Gontong. Jadi perlu melalui itulah. Memanglah target kita tu. Tetap target kita Allah, dan dalam kita dengan Allah tadi target, kita kena hadapi sesuatu-sesuatu itu tadi. Dalam keadaan kita tetap dengan Allah SWT.
Jangan sampai tak ada. Kalau tak ada tu jadi hidup kita jadi hilang pegangan tu. Modal kita kan Allah. Bila modal tu hilang macam mana? Huru hara tak kita? Huru hara. Kita naik kapal, nakhoda tu ada. Yang pegang kapal yang tahu cara ni kan. Tapi bila jadi sesuatu gelombang, nakhoda tak ada macam mana? Biarlah. Lagi tu. Jadi kita kena nakhoda tetap juga. Macam mana pun tetap dia pegang. Steering tu macam mana nak adjust ombak kuat ni kan. Dia gunakan kepakaran yang dia ada tu. Tak boleh menyerah kalau ombak datang, payahlah. Jadi kena pegangan kita tetap Allah juga. Hadapi dengan Allah yang hadapi. Bukan ya Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, aku tak tahu urusan aku macam mana ya Allah. Aku serahkan segala urusanku padamu ya Allah. Serahkan betul-betul ya Allah. Jadi gitu juga. Jadi saya bercerita untuk diri saya dan semua juga. Saya pun kena gitu juga. Kalau saya tak serahkan urusan saya semua kepada Allah, saya sendiri pun akan junam. Saya juga akan rosak juga. Hati saya akan berbolak balik. Aman tak aman, aman tak aman. Tapi kalau saya serah betul-betul, saya akan itu janji Allah. Macam mana pun kita tetap dengan Allah. Allah, Engkau yang atur ya. Engkau yang susun ya Allah hati dia ya Allah. Engkau yang tahu jaga ya Allah. Engkau yang tahu bolak-balik hati siapa-siapa pun ya Allah. Iblis ke, jin ke, semua Engkau yang memegang kekuasaan ya Allah. Semua kita nampak tak ada kuasa siapa-siapa. Kita tak ada kuasa. Semua kita nampak tak ada kuasa. Yang kita nampak berkuasa itu adalah kuasa Allah. Dudukkan situ betul-betul. Saya minta kita sama-sama. Saya sendiri pun sama-sama. Saya pun sungguh-sungguh letakkan diri kita betul-betul serah pada Allah. Sebab tak mampu kita hadapi kehidupan kita sesaat ke depan ni tanpa Allah. Tak? Itu tadi ya. Jadi itulah. Kita jangan nampakkan itu iblis tu ataupun dia datang nak uji kita, apa saja bentuk apa pun. Kita jangan nampak itu benda yang selain daripada Allah. Itu kena pastikan itu juga daripada Allah. Allah juga yang mengizinkan iblis tu datang goda. Kalau iblis tu tak diizinkan Allah, dia tak boleh buat. Dan kita juga dibagi Allah untuk kekuatan untuk menghadapi dia. Kita tak ada daya upaya. Kalau dia datang goda kita, tak bagi daya. Mintalah pada Allah. Allah yang boleh tahu. Hadapi kan. Sebab kekuasaan yang iblis ada tu, dia Allah. Jadi tak ada siapa boleh ubah sebenarnya. Kita nampak macam dia tu boleh ubah, salah kita. Allah yang boleh ubah. Kalau Allah kata tak boleh ubah, Allah tak mau ubah, tak ubah. Kalau Allah nak ubah, ubah. Kekuasaan di tangan Allah. Aku nak buat macam ni, sini, gini je. Aku nak ubah, tak ubah. Allah nak ubah, Allah tahu. Nanti Sayyidina Ali kata, aku berdoa, mohon kepada Allah, sekiranya permohonan aku tak dapat, ya, kalau dapat, aku gembira sikit. Tapi permohonan aku kalau tidak dapat, aku punya pilihan adalah pilihan Allah. Itulah pilihan Allah. Aku tetap lebih bergembira. Sebab pilihan aku tak dapat, sebab itulah pilihan Allah. Subhanallah. Sayyidina Ali punya kata-kata hikmat ni. Hikmah tu kata-kata tu. Mahal. Kita tahu kalau mohonan kita dapat, baru kita lega. Padahal bila dia memohon, tak dapat tu lebih lega dia. Sebab itu tadi permohonan aku, dia dapat. Kalau aku dapat pun, aku gembira sikit. Tapi bila aku tak dapat, itu kehendak Allah. Aku lebih, susah manusia nak duduk di situ. Tapi sebenarnya kalau duduk situ, itulah orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia sentiasa ridha. Yang Sayyidina Ali orang, dia tinggal solat, orang tikam dia. Betis dia ke mana dia. Dia kena sekaratul maut tu. Dia boleh, ya Allah, boleh maafkan orang yang, ya Allah. Padahal dia dalam kondisi tu dia boleh balas, minta orang pergi tikam dia boleh. Tapi dia boleh kawal diri dia tu tadi.
Ya Allah, aku teringat firman kau, kalau maafkan itu lebih baik. Jadi aku maafkan orang. Ya Allah, dalam keadaan gitu, sakaratul maut, orang tikam dia tak nampak orang tu, dia nampak dah sampai waktunya ajal aku Ya Allah. Kalau kita tak buat daripada sekarang, takkan mampu kita nak hadapi hujan tu. Jadi Sayyidina Ali ni dah terbiasa dengan hujan-hujan yang, jadi bila gini dia boleh hadapi dengan ridho. Ya Allah. Ya Allah. Tak mampu kehidupan kita ni betul-betul. Tak mampu kalau kita nak hadapi. Jadi kita kena selalulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah ya Allah. Jangan kita tekan-tekan sana. Jangan kita tekan-tekan. Biasa sederhana je, engkau lah ya Allah. Engkau lah ya Allah. Engkau. Dapat pun tak apa, tak dapat pun tak. Yang penting kau ridha ya Allah. Ya, aku pun kau bagi aku ridha ya. Jangan sampai kita memaksi Allah dapat tapi kita dalam keadaan kufur. Kita dapat sesuatu hajat kita, harta ke, sesuatu yang kita hajati kita dapat. Tapi dengan jalan kita bertambah jauh dengan ya Allah. Ya, lebih baik lagi kita tak dapat, ya, dan kita terus berada di sisi Allah daripada dapat kita jauh dengan Allah. Mana yang lebih penting? Modal kita kan Allah. Jadi tapi itulah manusia kita ni. Itulah saya cakap tadi, sama-sama lah. Maknanya kita sama-sama lah. Saling kita mengingatkan supaya duduk di situ. Kata lupa, ingatkan balik. Ya Allah, aku dah tak duduk di tempat yang sebenarnya ya Allah. Maka itu aku jadi risau. Jadi anggap padahal engkau yang urus semua diri aku. Apa yang aku nak risau? Tak? Yang risaunya aku tak rasakan kau yang urus. Itu aku risau patutnya. Itu lebih bahaya, malapetaka besar. Kita kena ada kefahaman tu. Besar ni ya Allah masalah aku ni, aku tak rasa engkau. Ya Allah besar, tolong. Tu boleh kita menangis. Itu boleh kita menjerit, tolong ya Allah, apa sebab ni aku dah rasa keakuan diri aku rasa aku boleh ubah ya Allah, berat aku ni ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan aku ya Allah, supaya engkau, aku rasakan engkau, tak ada keakuan diri ya Allah. Aku dah tersilap besar ya Allah. Sampai pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa saja detik-detik kehidupan kita ini kita hadapi bukan dengan kita. Bukan dengan kita hadapi dengan Allah yang menghadapi setiap detik. Rasakan betul-betul gerak kita, lihat kita pun. Supaya kita rasa aman betul-betul dengan Allah. Kalau tidak, memang habis kita. Ada je keakuan diri, kan saya dah cakap. Ada keakuan diri, akan masuklah bisikan iblis, makhluk lain dia. Dia ajak kita bolak-balik nanti hati kita. Jadi hala tuju kita tak nampak ke mana hala tuju kita. Padahal hala tuju kita Allah lah tempat. Kat mana pun pergi Fa'ain nama tu alu pasaman. Jangan ada lain lagi. Olahkan. Mudah-mudahan sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi diberi kesempatan ruang waktu untuk ada di majlis kenal diri kepada Allah pada petang ni. Kita dengar petang nasihat daripada Syekh kita tentang bagaimana untuk kita menerima ujian-ujian daripada Allah. Dan dalam kita mengikuti jalan menuju redha Allah ni, sudah pasti kita banyak diuji untuk lihat betapa kita ada kekuatan untuk mengharungi ujian-ujian tersebut. Dan semua ujian ini sebagaimana diterangkan tadi
Kita harus terima dan selalu kita ingat kita bersama Allah. Ujian ni semua datang daripada Allah dan buruk baik semua datang daripada Dia. So kita tak perlulah nak mengeluh, menyalahi sesiapa, tapi kita lebih kepada muhasabah diri lah. Kita tengok macam mana cara terbaik untuk kita selesaikan ujian-ujian tersebut. Contohnya macam diberitahu kalau kita nak pergi ke satu destinasi, mungkin destinasi itu jauh, tapi kita perlu lihat ke hadapan, maknanya dalam jaraknya sederhana sebelum kita pergi yang lebih jauh. Dan jauh tu umpama macam perjalanan kita untuk menuju Allah. Tapi walaupun perjalanan itu jauh, tapi kita masih lagi tetap bersama Allah pada setiap waktu. Kerana hanya Allah yang mengatur semua urusan-urusan kita. Dan kita tak boleh terkeluar daripada landasan itu. Kalau kita keluar daripada landasan itu, maknanya nanti kita akan hilang. Itulah apa yang saya fahami. Maknanya kita kena selalu ingat kita ini bersama Allah dan ujian itu datang daripada Allah. Sama ada baik ataupun tidak baik, dua-dua itu semua datang daripada Allah. Itu saja yang saya dapat fahami, disampaikan untuk dikongsikan bersama rakan-rakan YouTube. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga yang mengajar kita semua, dan Allah juga yang memberikan pengertian. Makna dari kata-kata itu adalah Allah saja yang memberi pengertian, dan Allah juga yang memberi pengertian. Saya rasa cukup sekian daripada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini diucap oleh teman-teman kita tadi, sahabat kita, adalah daripada lintasan Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Jadi sama-samalah kita mentelisik dan juga kita amaliyahkan dan akhlakkan dalam kehidupan kita apa yang dipesankan tadi oleh sahabat-sahabat kita tadi. Tak lain daripada lintasan daripada Rabbani, ketuhanan, dan juga kalimat-kalimat suci, kudus dia, insya-Allah. Apapun peringatan demi peringatan adalah tambahan daripada rasa keimanan yang Allah beri kepada kita, yang dah ada keimanan, keyakinan, ditambahkan lagi. Keimanan yang dah ada tu ditambah. Itulah tanda cinta kasih Allah kepada kita. Ditambah lagi rasa keimanan, kemanisan dengan Allah, keimanan. Daripada kesari hari. Selagi kita menghilangkan rasa keakuan diri, selagi itu tambahan akan sampai kemanisan kita hidup dengan Allah. Tetapi kalau kita adakan keakuan diri, habis kita. Itu malah petaka besar. Jadi itulah kita nak detect, nak kesan bahawa kita ni berada di dalam azab ke tidak. Sekarang ni adalah bila ada rasa keakuan diri, kita dah menutupi itu azab lah. Tapi kalau tak ada keakuan diri, kita rasa dia, itu makna kita berada di tempat yang sangat aman. Itu ya detect dia bila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni. Itulah keuntungan yang Allah bagi pada kita. Allah tak mau kita rugi. Sentiasa la wa qada rabbuka alla ta'budu. Sentiasa tetap ada aku je yang kau rasa ke diri kau. Nanti engkau akan nampak tak budu sistem-sistem aku semua nanti. Sistem aku malaikat, sistem aku berbentuk yang batil, yang hak, iblis, semua sistem aku semua susunan aku. Jadikan baik dan buruk, susunan aku nanti kau nampak. Tapi bila kau tak duduk di situ, kau akan rasa makhluk ni ada kuasa, ini ada kuasa, dia ni ada kuasa. Celaru hidup kau. Azab habis itu. Tak tentu arah nanti kita je buat ni. Sebenarnya kita pasang balik, masuk balik. Ya Allah, aku dah tersilap, terkeluar sini.
Bedang kau tak kena mana, aku yang jauh pada kau. Aku yang off kan. Engkau sentiasa on dengan aku. Aku yang rasa ada. Ya Allah, ampunlah. Istighfar balik, menyesal balik. Duduk. Tumpukan balik. Betul-betul hala tuju kita. Wa ila rabbika. Tumpuan kita tetap Allah. Jangan ubah lagi. Itu yang modal nombor satu. Jangan sekali-kali kita. Sama-sama kita jangan sekali-kali. Ada dalam diri kita selain Allah. Biar benda tu ada di luar. Dalam kita tetap Allah. Jangan. Tapi kalau kita dah tutup Allah tu tak nampak. Habis kita kakuan diri tu kita jahat. Bahayanya tadi. Tu. Tak apa. Kita baru belajar ni memang. Kejap jatuh bangun. Tak apa. Jangan putus asa. Ya, biasalah. Jatuh. Cepat bangunlah. Janganlah biarkan lama-lama. Ya Allah. Tolonglah Allah. Selamatkan aku balik. Ya Allah. Banyak wali kau selamatkan aku. Aku juga junamkan diri aku balik. Ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tak apa. Allah sentiasa meneri kalau kita sedekah. Ya Allah, bila aku nak betul-betul ni tetap je sampai bila-bila. Mudah sangat aku ya Allah terpelecok ya Allah. Mudah sangat aku rasa keakuan diri aku. Tak apa. Teruskan hidup. Salah susuli cepat. Jangan tunggu lama-lama. Leburkan balik. Hilangkan keakuan diri balik cepat. Dia akan belah. Lama-lama nanti Allah akan bagi kekuatan untuk kita dapat tetap teguh. Allah yang nak bagi tak. Kita tak mampu. Dia yang bagi caranya tadi. Macam-macam. Tapi sebelum ni, dia akan bagi kita rasa nak sangat. Ya Allah, macam mana ni? Aku masih lagi. Dia nak kita gitu. Dia nak kita gitu betul-betul sungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh tak kita betul-betul nakkan Allah. Dia bagi lagi. Supaya kita nampak, ya Allah tolonglah Allah bertubi-tubi ni ya Allah. Aku nak engkau jangan sampai engkau tak. Dia nak tengok rintihan kita begitu. Tolong ya Allah, tolong. Tak mampu ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Dia selalu. Jangan kita terikut gentak. Ya, aku mesti, aku tu tadi, diri engkau tu tadi. Sampai engkau memaksa. Jadi memaksa pula. Memaksa tu lebih perit lagi. Rupanya, ya Allah, siapa aku nak memaksa ni, ya Allah. Balik, kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita tak ada pilihan. Pilihan kita tepat sekali sempurna dengan Allah yang nak memilih kita ke mana. Bukan kita memilih nak ke mana-mana. Biar Allah yang memilih. Jangan kita. Kalau tidak, kalau kita, Allah pilih baik dah, kita kata tak baik. Yang tak baik tu baik bagi kita, kita kata tu baik. Kita siapa kita? Kita tak tahu. Tapi bila Allah yang tahu, dia kata ni tak baik, jangan, tak baik. Kalau dia kata baik, baik. Walaupun pandangan kita tu tak baik, tetap dia kata tu baik. Walaupun pandangan kau semua orang kata baik, tapi dia kata tak baik, tetap tak baik. Jadi kita kena olah dalam kehidupan kita. Sama-sama. Kerana perkara-perkara begini, saya tak berani nak cakap lebih-lebih sebab kita sama-sama lah. Itu maka Rasulullah SAW, Kul innama ana basyar. Aku ni sama. Tapi dia sebalik sama, namun kepadaku dibagi wahyu. Apa wahyunya? Mengesakan, nombor satu kan, sama-sama kita mengesakan. Sama-sama. Tetap juga Rasulullah bawa. Dia tak kata dia je. Sama-sama kita esakan. Jadi saya tak berkata saya ni boleh lepas. Kita sama-sama lah. Saya ingatkan dia kata, ingat diri saya, sebenarnya ingatan tu untuk daripada Allah. Untuk kita mengesakan dia. Kita tak ada daya upaya. Semua kuasa Allah SWT. 100%. Ya, jangan kita rasa makhluk ni ada kuasa. Itu habis kita. Berkali-kali kan kita kadang-kadang terpelecok. Tetap juga nak rasa ada keakuan diri juga kan. Kita kadang-kadang bangun tidur aja. Dah lupa dah. Hidup aku. Kita dah fikir yang lain. Kita tak bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah aku hidup lagi. Ya Allah nikmat ni besar ya Allah. Jangan bagi aku lupa pada engkau ya Allah. Gitu mula-mula bangun tidur. Ini bangun tidur nak pesan. Kita sibuk dah. Ya Allah, seolah kita lupa nak mensyukuri yang betul-betul. Kita hidup. Kita hidup ni. Ni kita hidup ni, syukur. Gitu. Kita nak syukur kat mana yang nombor satu?
dapat apa projek 10,000 ke 20,000 ke. Oh, kita punya syukur tu melebihi sangat. Oh, ni hari aku dapat nikmat besar ni hari. Kita tak nampak, kita tak tukarkan. Ya Allah, ini nikmat 10,000 hari ni. Engkau lah yang bagi, ya Allah. Engkau lebih nikmat. Jangan sampai aku terleka dengan nikmat ni, ya Allah. Ni semua hak engkau, ya Allah. Jangan sampai. Aku dengan engkau tetap berjalan terus ingatan. Engkau lebih mustahak. Bukan aku tenggelam tertipu dengan nikmat. Maka Allah, dia bagi kita macam-macam tujuan dia untuk kita makin dekat dengan dia. Bukan makin dekat lagi. Makin kita rasa seronok dengan dia. Tak mau dengannya lah. Itu dia bagi kita ujian-ujian. Tapi kita tak mengaji bab ni. Kena diri ni susah nak cakap lah. Kita tak tahu beza antara ujian dengan teguran ataupun Allah nak bayar hukuman tu kat dunia. Sebab engkau dah mencabar sangat. Sebelum aku nak bagi kekal ke akhirat. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak sentiasa kita rasakan yang mustahak kita dengan Allah. Angkat tangan kita rasa dia yang angkat tangan kita, sebut ni kita nampak dia yang sebut. Kita melihat ni kita nampak dia yang melihat. Bukan kita yang melihat. Macam mana nak tukarkan tu? Tu pasal kita kena belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu. Bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana sifatullah Nur Muhammad, bergerak tak lain daripada zat juga. Bila kita dah kaji berlapi banyak. Bila dah banyak, satu hilang, lama hilang, semuanya tak ada. Adanya dia. Itu namanya orang dah sampai dinding tauhid. Habis waktu tu dah hilang semua, Allah ada, engkau kat mana? Janganlah cari engkau lagi, engkau dah tak ada. Itulah tempat paling ni. Tapi itulah kalau kita kata kita dah boleh fana, tipu. Yang boleh fanakan kita, leburkan kita siapa? Allah. Itu dah zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Dah tak ada dah rasa dah. Rupanya ada lagi fikiran lain. Dalam otak kita fikiran untuk adakan lagi. Sampai nanti kita menangis, ya Allah, masih ada, aku dah buat macam-macam, ada lagi, ya Allah. Sampai Allah datangkan pertolongan. Di sisi Allah, Allah hantarkan kayu balak, bam dia bantai gitu. Dia macam-macam cara. Hantar malaikat maut ke, hantar apa ke. Yang penting kau akan mati, hilang dah rasa keakuan dia. Macam kita mimpi, cuba perhatikan. Ada kalanya tidur 8 jam, mimpinya 5 minit je. Ada kadang tidur 1 jam tapi mimpi dia sampai seolah-olah dah kahwin, dah dapat anak, dapat menantu, dapat. Oh ya Allah. Bangun-bangun, lamanya mimpi rupanya baru 1 jam je. Jadi Allah boleh berbuat. Kita pun cakap, ya Allah, engkau yang susun, ya Allah, dalam mimpi aku, ya Allah. Lah, bukan dalam mimpi aja, engkau terjaga tu tadi. Siapa yang susun? Dia tetap dia juga. Jadi kita ni risau, kita rasa macam kita boleh susun orang ni, boleh susun orang ni. Kita dah terjauh sangat kita punya pandangan pemikiran kita, anggapan kita. Dah lari jauh. Kita dah nampak macam aku boleh didik orang ni, aku boleh atur. Dah sudah orang tu akan Allah Ta'ala uji dia. Kau kata kau atur kan? Aturlah. Ibarat gitu Allah Ta'ala nak tegur kita. Kau kata ni kau boleh aturlah. Ya Allah, minta maaf ya Allah, hati aku macam kita minta ampun pada Allah. Itu silap. Padahal waktu tu pemikiran kita tak boleh fikir, ya Allah aku silap, ya Allah. Adakah aku rasa aku boleh atur dia, ya Allah. Patut kena gitu kan, tapi kita biarkan Allah tegur lah, Allah sayang kita. Pada waktu tu dia lihat kan, dia dah 5 jam lepas ni aku buat perangai macam ni. Terima kasih ya Allah, kau tegur aku nak silap aku, ya Allah. Itu pasal aku terkena ni musibah ni. Sebab kau nak tegur aku, ingatkan balik kau ada buat silap itu. Kau rasa kau boleh atur orang ni. Kau yang bagi makan orang ni. Ya Allah. Dalam pada kita buat baik tu, kita bagi makan orang, kita rasa kita yang kita tak tukarkan engkau lah ya Allah, bukan aku. Bila kita tukarkan engkau lah ya Allah, manisnya tadi. Tapi sebabkan tadi kita rasa kita nanti dia nak balas apa, nanti satu hari nanti dia. Itu sebenarnya akan jadi beban, masalah pada kita. Sebab kita bergantung pada
Kalau kita tak bergantung pada Allah. Ya, sama-sama kita insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit peringatan ni untuk saya dan semua pendengar itu. Kita sama-samalah menghadapi dengan ilahun wa mengesahkan Allah. Seperti mana yang Allah SWT suruh Nabi Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi dan wali-wali Allah untuk mengatakan, mengajak manusia menombor satukan Allah. Nampak apa pun Allah. Gila lah, ada ke benda ni Allah? Tak, memang betul hakikatnya semua Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bukit. Seisi-isinya Allah lah yang menyebukkan semua. Mengolahkan semuanya. Jadi gini. Semua Allah. Tetapkan hati kita. Jangan ada rasa dia orang dia makhluk ni buat macam ni. Malaikat ni buat macam ni. Kita jangan nampak. Malaikat tu memang dia malaikat. Tapi kita nampak yang dalam malaikat tu siapa. Siapa yang bagi hidup pada malaikat? Siapa yang bagi hidup pada iblis? Dajjal yang Majud. Jadi kau perlu takut siapa yang? Takut dia ke? Dia tu tak ada kuasa. Yang ada kuasa dalaman dia tu siapa yang bagi kuasa tu. Itu tadi insya-Allah sama-sama ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri saya. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillah. Allahumma salli.